لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليك. نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam bahagia, salam sejahtera para pendengar dan para penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi siang hari yang mulia ini, siang hari yang bahagia ini, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dalam satu halaqatul zikr, dalam halaqah zikir, dalam satu halaqah pengajian yang ini satu amal, satu kegiatan yang kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala akan catat dan akan tanda kita yang sedang bersama FM 100.5 MHz, baik melalui gelombang suara dan gelombang bergambar ataupun online. Yang mudah-mudahan ia merupakan amal jariah, amal bakti, dan sudah tentu kita harapkan ini adalah satu usaha untuk nak menghidupkan halaqatul zikr, untuk menghidupkan halaqah pengajian, halaqah zikrullah, yang di antara kelebihannya tidak syak lagi bahawa Allah Subhanahu wa taala akan akan utuskan para malaikat untuk menyelubungi, membawa rahmat dan as-sakinah. Jadi para pendengar sekalian dan para penonton yang budiman sekalian, berarti kita sekarang ini dan kita learning di saat ini, sekiranya kita tulus ikhlas kita dan tawajuh kita untuk nak bersama halaqatul zikr, mudah-mudahan di mana saja anda berada, tidak terkecuali golongan laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, kanak-kanak atau dewasa, namun sudah tentu di sana didapati ar-rahmah dan sakinah
yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk hamba-hambanya yang bersama halaqatul zikr. Pertemuan kita pada pagi yang mulia ini, sebelum pada zawalul syams, sebelum pada gelincir matahari, kita ingin bersama tukar ilmu dan pengalaman. Dan saya rasa ini adalah satu ruangan yang baru. Mungkin tidak baru ceritanya, cuma baru susunannya. Baru susunannya untuk masuk dalam program ataupun dalam agenda ruangan-ruangan dalam stesen radio At-Ta'awun. Dan kita doalah semoga Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran pahala dan beri balasan yang baik kepada setiap pihak yang usaha untuk menjayakan siaran radio ini. Tidak terkecuali pengurus, pemimpin dan ahli jawatan kuasa kaki tangan. Moga-moga usaha baik mereka dan juhud kesusahan mereka dijadikan amal soleh yang Allah Ta'ala angkatkan darajat mereka di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita pada jam 11 lebih kurang melalui ruangan ini, insya-Allah Ta'ala kita akan berbicara ataupun akan kecek, akan sebut tentang akhlak. Tentang akhlak, adab Islam, akhlak Islam yang kita beri nama asuhan akhlak. Dan memang asuhan akhlak bukan satu maudhu', satu tajuk yang kita anggap kata barulah. Kerana memang tajuk dan maudhu' ini sudah kita pernah ketemu dan sering kita temu, sering kita jumpa, selalu kita jumpa di buku-buku, terutama buku sekolah tadika kita daripada kecil lagi. Kita belajar, kita mengaji pelajaran akhlak tu, dia ada sebuah buku namanya Asuhan Akhlak. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita orang Islam, kita orang Islam di selatan Thai khususnya, sudah mengetahui, sudah tahu, sudah pernah ta'amul, bergaul dengan asuhan akhlak semenjak daripada kecil lagi. Jadi ini maudhu' ataupun cerita ni agak saya yakinlah tidak jauh daripada sidang pendengar, dan tidak jadi satu maudhu', satu cerita yang pelik lah saya rasa. Bahkan secara peribadi, saya ingin mengulang kaji. Sekadar kata mengulang kaji, kita mari muhasabah sekali lagi. Adakah asuhan akhlak yang kita pernah belajar dulu? Akhlak yang pernah kita belajar dulu, yang pernah kita baca dulu, sudah hilang daripada peribadi kita ataupun masih ada? Jadi di sinilah yang ingin saya kemukakan, yang ingin kita nak bicara, nak kecek dengan sidang pendengar dan para penonton yang dikasihi sekalian. Asuhan akhlak. Akhlak selalu kita dengar lah. Dia ni akhlak molek, dia ni akhlak tak comel, dia ni akhlak baik. Jadi iyalah. Kita sudah faham akhlak tu adalah perangai tabiat kita, peribadi kita, perilaku kita. Itu akhlak. Dia tu bahasa Arab lah, daripada bahasa Arab lah akhlak tu. Asal daripada khalaqa ataupun khuluqa. Jadi perangai tabiat yang ada bersama kita. Dan akhlak ni benda boleh ubah suai dan benda kena bela dia. Kena bela, kena ubah suai, kena baiki. Hak comel dah tu biar comel, dan lebih kita minta supaya istiqamah dengan comel akhlak kita tu, dan hak agak masih ada kekurangan kita sempurnakan. Kerana ini yang diutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dihantar tujuannya untuk itulah.
Nah, insya-Allah taala kita akan bicara secara panjang lebar ataupun secara mendetail lagi insya-Allah. Nah, jadi asuhan bahasa Melayu kita lah. Nah, mana nak asuh, nak bela, nak bela, nak gapo, nak cara hadiah, nak peduli, nak padu hak akhlak. Jadi para pendengar sekalian dan para penonton yang dikasihi, akhlak ni ia kena cara dia sebenarnya. Ni tak boleh duk tinggal macam anak kayu. Nah, kita tanam kita semar sebuah biji. Nah, biji tanaman benih. Kita tanam satu benih tanaman, lepas tu tanaman ni tidak akan tumbuh. Ya, kecuali kena bela dia. Walaupun sebahagian tanaman tak kena bela. Macam buah repuk ke bunga repuk. Nah, kita tanam, kita tinggal dia tumbuh. Tu tabiat dia pasal tumbuh. Tapi tumbuh mengikut tabiat dia lah. Nah, sekiranya kita nak tanaman ni tumbuh dan bawa hasil kepada kita mengikut kita nak, dia kena bela. Kena bela, kena cara, kena jiruh, kena siram dengan air yang bersih. Nah, ataupun siram dengan baju dia. Nah, kena tudung, kena jaga panas matahari ke ataupun biar dia terima matahari. Itu pembelaan kita terhadap tanaman kita. Pembelaan kita terhadap tanaman kita. Begitu juga akhlak. Nah, akhlak seperti itu. Manusia lahir mari dia ada bersamanya fitrah. Nah, dia ada bersamanya fitrah. Jadi fitrah ni sekiranya, seandainya tidak dicemari, tidak dikotori, tak dicemar, tak dibuat punah, dikenak oleh suasana, oleh sekitar, fitnah, bala, musibah, halangi dan rintangi dan apa-apa masalah yang dia hadapi dalam hidup dia, fitrah ni akan terus bersih, terus selamat daripada gangguan yang tak comel. Tapi itu mustahil. Nah, itu mustahil. Kenapa? Kerana manusia dilahirkan dalam masyarakat. Nah, dilahirkan dalam masyarakat bersama manusia, bersama pokok-pokok, pohon kayu, bersama haiwan, binatang. Nah, bersama manusia, bersama segala jenis. Nah, jadi sudah tentu alam sekitar, suasana ataupun kita sebut bahasa Thai sing wedlom, albiah, dia boleh memberi kesan. Nah, dia boleh memberi kesan, boleh bertaksir kepada akhlak, kepada fitrah itu sendiri. Mana kepada kita lah, kecek fitrah adalah kecek kita selaku manusia dilahir dalam keadaan fitrah. Sebab itu selalu kita dengar hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, selalu kita dengar kan, yuladu alal fitrah, tiap-tiap yang baru lahir, maulud yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Suci. Maka ibu bapa dia lah, ibu dan ayahnya lah, mana fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Jadi di sini kalau kita perhati biar baik-baik, dalam hadis ni menyebut dua ibu bapanya lah yang menyahudikan, mana mengeluarkan daripada fitrah tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi anak yang lahir, bayi yang lahir, fitrah. Ya, fitrah. Maka ibu bapa dia yang mengeluarkan anaknya daripada fitrah ni menjadi Yahudi. Boleh jadi bukan Yahudi pegang agama Yahudi, tapi bertabiat Yahudi. Au yumajjisani, atau menjadi au yunassirani, atau menjadi orang Nasrani. Dia tidak beriman dengan Tuhannya tiga. Salisus salasah tu seperti akidah pegangan orang Nasrani, tapi tabiatnya, kelakuannya, budayanya menjadi Nasrani. Ya, termasuk situ juga. Au ayumajjisani, atau menjadi majusi, sembah api. Mungkin anak kita tak ada sembah api, tapi membesar-besarkan budaya-budaya jenis sembah api.
Nah, macam gapo? Macam sukan dunia, bola dunia. Nah, sukan C. Nah, Asian Game. Nah, jenis balah ni agak gapo yang pada awal-awal dia naik, dia panggil gapo api dia pingat api pada awal tu. Nah, kok pelang yang pertama tu api. Jadi kalau kita tidak mempunyai asas akidah Islamiyah, asas pegangan Islam yang sebenar, kita rasa kata membesar-besarkan, menyanjung-nyanjungkan pembukaan sukan, pembukaan kila mana-mana saja dengan menyalakan api. Padahal kita tak ada i'tikad, kita tak ada pegang, dan akidah kita bukan majusi, tapi budaya kita, amalan kita, perilaku kita, gaya kita tidak berbeza. Jadi peranan dua ibu bapa lah yang apa dia? Yang meluarkan bayi tadi daripada fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam hadis ini kalau kita perhati, Nabi tidak menyebut au yusallimani. Atau dua ibu bapa lah yang memasukkan Islam. Tak perlu. Jadi tidak berhajat kepada ibu bapanya untuk nak memasukkan Islam. Kerana bayi yang sudah lahir tadi, bayi yang baru lahir tadi, dia sudah fitrah. Dia sudah ada di dalam agama Islam. Jadi fitrah ni apa dia? Fitrah itulah tauhid. Fitrah adalah at-tauhid. Fitrah adalah Islam. Jadi dia sudah ada Islam. Cuma peranan, tanggungjawab, tugas ibu bapa, guru, masyarakat menyempurnakan Islam yang ada. Menyempurnakan Islam yang ada pada budak, pada bayi. Buat ia disempurna. Kalau kita perhati sekali lagi dalam hadis tadi tidak ada yusallimani ataupun mengislamkan anak tadi, kerana sudah dia menjadi Islam. Jadi yang perlu jaga-jaga adalah yang Nabi sebut yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Itu perlu kita elakkan, dan kita perlu dan seogia dan pasti dan berkewajipan untuk jaga anak kita biar selalu di atas fitrah. Biar selalu di atas fitrah yang mana dilahirkan bayi itu. Jadi begitulah sedang pendengar, pokok kayu tadi seperti bayi yang mana apabila dia tumbuh dalam keadaan bersih, suci. Cuma alam sekitar lah yang membuatkan daun dia jadi tak bersih, ataupun leher dia jadi tak betul, ditipu pohon kayu yang lain, pohon kayu besar, ataupun apa nak tunjul naik, nak tumbuh naik tinggi tak boleh kerana ditutup oleh sebahagian pohon-pohon kayu yang lain. Jadi bayi dan akhlak kita seperti itulah. Akhlak kita pun sama. Apabila suasana alam sekitar, al-bi'ah, suasana alam sekitar tidak mendukung, orang panggil, tak ada tak sokong. Mana mai'ah, tak sokong, tidak mendukung dalam pembelaan, pembentukan ataupun gapo akhlak kita. Kalau bayi pun bayilah, kalau pohon kayu pun pohon kayulah. Akhlak kita ni jadi subur, maka itulah benda-benda yang boleh menyekat kita, menyekat akhlak kita daripada nak subur. Sebaliknya, sekira kita, peribadi kita ataupun bayi yang kita akak contoh tadi, yang kita hurai tadi, dan juga pohon kayu yang kita akak contoh tadi, sekiranya dia sendiri, pohon kayu itu sendiri, diletakkan di tempat yang kotor, kita sendiri, akhlak kita letak tempat yang tak sesuai, maka lebih lagi lah kita akan sendiri yang mencemari, mengkotori kita. Dan sudah tentu bagi yang tidak comel, tidak cantik akhlaknya, awal kali manusia tidak senang, dan manusia tak suka, manusia tak minat, manusia tak tak ingin nak masuk dekat, tak ingin nak bergaul. Sebelum pada Allah Ta'ala nak tak kena. Sebenarnya kalaulah kita letak pada awal Allah Ta'ala
tak kena, Allah Ta'ala tak kasih, Allah Ta'ala tak suka, Rasulullah tak kena, tak kasih, tak suka. Nah, manusia tak kena, agaknya sudah mencukupi di situ. Tapi manusia tetap manusia. Sama saja, baik saya yang sedang kecek ni, nah, sedang berbicara, ataupun sidang pendengar, sidang penonton yang bersama ruangan ini juga, kita sama saja di sudut fitrah dan pembelaan akhlak kita. Marilah kita sama-sama usaha, dan masing-masing usaha apakah yang menguntungkan diri kita, biar akhlak kita menjadi baik, biar akhlak kita menjadi betul, akhlak kita menjadi murni, menjadi suci, menjadi comel, jadi baik. Kerana itulah antara tujuan-tujuannya yang diutuskan Nabi SAW melalui Al-Quran, Al-Hadis, yang insya-Allah Taala sebentar lagi kita akan sama-sama mengulang kaji. Sama-sama mengulang kaji. Kemudian itu sebagai mukaddimah yang ingin saya sampaikan, dan perlu saya sebut sini bahawa tidak ada lebihnya daripada kebaikan. Baik saya yang sedang berbicara dan sedang pendengar, yang lebihnya adalah ilmu yang kita dapat dan kita amalkan. Jadi saya minta kepada sedang pendengar dan juga para penonton, semoga tidak pandang kepada saya sebagai orang yang sudah sempurna akhlaknya, kerana tahu ayat-ayat Al-Quran, tahu hadis Nabi, tahu perkataan ulama. Itu bukan pengukur. Itu bukan pengukur. Anggaplah saya sebagai salah satu seorang hamba Allah yang ingin nak berkongsi, ingin nak gapo, nak kerjasama, kerjasama memperbaiki peribadi kita dan seterusnya memperbaiki masyarakat kita, yang saya rasalah, dan saya yakin sidang pendengar, para penonton pun rasa begitu juga, bahawa masyarakat kita pada hari ini, sangkum kita nak wani, masyarakat kita pada hari ini perlu kepada memperbaikikan akhlak dan adab. Kita nak sebut dengan bahasa Thai dalam kalimah umum lah, mana kunatam lek jariyatam. Dan tidak ingin nak sebut di sini kita mari funfu, kita mari songsem, ataupun kita mari sang. Kerana saya yakin bahawa di sisi para pendengar dan para penonton sudah ada akhlak, dan sudah banyak ada akhlak. Cuma terkadang kita tidak menzahirkan, tidak melahirkan. Duk taruh jadi saya, taruh saya sifat anurak. Jadi ni benda bukan pasal kena anurak. Ada kebaikan, akhlak yang ada baik di sisi kita kemukakan. Dan antara akhlaknya dalam dua kalimah, iaitu amrul ma'ruf nahyul munkar, ataupun bazlul ma'ruf kafil adha. Itulah sebagai mukaddimah dalam pembicaraan kita pada pagi siang hari ini. InsyaAllah Ta'ala kita akan bersambung kembali setelah berehat sementara, insyaAllah. لرب
أطلع روحي لرب الورى عبيد الأنصار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalam ala nabi khatimil anbiya wal mursalin alladzi la nabiyya ba'dah. Para pendengar dan para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita dapat sambung kembali dalam siri ataupun dalam bahagian yang kedua pada pertemuan kita pada hari ini. Dalam tajuk kita, ruangan kita, asuhan akhlak. Asuhan akhlak. Sekali lagi saya ingin ulangi, sekali lagi pada para pendengar dan penonton, asuhan akhlak yang kita cuba nak bicara, dan sekaliguslah kita terutama saya nak bersama dengan bahagian pentadbir radio At-Ta'awun di sini sudah buat persetujuan bahawa kita akan buat satu bentuk ulang kaji muhasabah, muhasabah di kita, dan ingin tidak nak sentuh mana-mana peribadi lah. Walaupun dalam kita menyebut akhlak ni, saya lah pertama kali rasanya berat. Berat di lidah untuk nak berkata, berat di otak untuk nak berfikir, berat di tubuh untuk nak main duduk di sini. Kerana tidak ada orang yang paling sempurna akhlaknya kecuali Sayyidul Mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain pada tu mesti dan sayugia kena selalu tawaduk, selalu rasa kata masih kurang, masih rendah, masih perlu kena banyak dan muhasabah. Jadi di atas persetujuan ni lah kita bawakan ruang ini sebagai satu muhasabah kita bersama, dan anggaplah bahawa ini satu kongsi kami sunrum untuk kita nak bina kepribadian kita, nak patana bukalik kita, marayat kita, kunatam jariatam kita, ataupun kuan praput hak kita, sekadar apa yang saya mampu lah. Sekadar apa yang saya mampu, dan saya usaha sekadar kebolehan untuk nak bentang beberapa nuktah, beberapa pokok utama dalam pembicaraannya. Di antaranya husnul khuluq, pengertiannya apa dia. Kerana husnul khuluq dia luah. Akhlak comel tu gapo dia secara kasar-kasar lah. Dan keduanya, siapa diakah yang paling elok perangai, siapa dia yang paling elok akhlak di kalangan manusia. Dan kita tak ada nak banding dengan jin, dengan apa dia malaikat, walaupun terkadang dia setuh juga. Kita nak pandang di segi apa dia pandangi, perbandingi ataupun gambaran sesempurna manusia di segi akhlaknya, dan apakah kelebihan akhlak, kelebihan akhlak mulia ni apa dia mengikut pandangan Islam kita, dan juga akhlak Islam dan adabnya bagaimana. Dan saya rasa sedang pendengar dan para penonton sudah ada gambaran lebih kurang. Kalau kita kata kecek benar akhlak dak, ya akhlak betul. Senyum akhlak dak, ya betul, senyum juga akhlak. Bercakap dengan suara yang rendah, suara koho, perlahan, kecek tak derah, kecek koho, ya akhlak. Tapi bukan kata kecek siapa orang tak dengar tu tak ada akhlak pula. Mana sederhana dalam cakap gapo lagi, niat ikhlas, akhlak comel tak comel. Jadi saya rasa banyak akhlak-akhlak yang sudah kita miliki dan sudah kita ada. Dan di hari ini, InsyaAllah bermula pada hari ini, sekiranya Allah Ta'ala diberi umur untuk kita teruskan, untuk kita langsungkan ruangan ini mengikut minggu yang kita tetapkan. Mungkin saya giliran saya untuk bawa ruangan di sini. Mungkin kesempatan lain ada orang yang lebih berhak lagi, ataupun orang lain yang agak kata
boleh berkongsi bersama, dan kita akan langsungkan untuk nak kita fikir bersama bagaimanakah kita nak bawa masyarakat kita biar duduk dalam keadaan akhlak yang baik. Nah, dan itulah di antara pokok-pokok yang kita nak bicara di sini. Jadi sebut tentang husnul khuluq. Nah, dalam bahasa Arab, dan bahan rujuk ke yang saya bawa utama di sini, dan saya utamakan adalah Alkitab, iaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan Sunnah Nabi, kemudian perkataan para sahabat, para salafus salih, jadi termasuk perkataan ulama lah. Kalau kita nak atur mudah-mudah ke Al-Quran, lepas hadis ni kita nak berkata oleh, kalau sahabat tak ada hurai, kalau ulama tak ada hurai, jadi tak boleh nak faham. Maka kita sebut Quran, hadis dan perkataan ulama lah. Atau mungkin pepatah-pepatah seni bahasa dalam bahasa kita, dalam bangsa kita, dalam mana-mana kaum yang menzahirkan budaya yang baik juga, insya-Allah taala kita akan bawa di sini. Kerana asal yang kita sebut tadi, manusia adalah di atas fitrah, dan kita kena yakin. Kita kena yakin bahawa manusia dilahir di atas kebaikan yang ada. Lalu tu hadis Nabi mari li utammima makarimal akhlaq. Yang hadis Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, bukan li bina'il akhlaq ataupun li insya'il akhlaq ataupun li zira'atil akhlaq. Saya dibangkit, Nabi saya dibangkit, Nabi kata, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak sudah ada, cuma nak sempurna. Bagi hak sempurna ni berarti bagi hak ada dah. Nak sempurna. Macam masjid ke, macam masjid tak sudah. Lepas tu kita minta bantuan, minta khairat derma untuk menyudahkan, menyempurnakan binaan masjid. Bukan nak buat masjid. Untuk nak buat masjid ni, masjid tak ada lagi. Jadi akhlak kita sudah ada, Nabi kata nak menyempurnakan. Jadi di sinilah kita cuba nak tunjul, nak bawa, nak ke muka di sini. Dan dia mari daripada bahasa Arab. Husnul khuluq. Kalau kita tengok pentafsir beberapa ulama dalam mensyarahkan husnul khuluq dalam hadis tu, yang saya tak sempatlah nak akak nama seorang tu. Jadi daripada hasil kita cuba baca, cuba ambil, cuba pilih isi-isi yang sebut tentang husnul khuluq, tentang akhlak. Dia sebut kata antara husnul khuluq, antara perangai, antara akhlak. Jadi saya nak mendekati kepada budaya kita, kepada bahasa kita, perangai mudah-mudah. Perangai molek, perangai comel. Apakah perangai comel? Nak nampak situ, mementingkan rasa kata perangai tu comel, perangai tu elok, perangai tu baik. Antaranya ini boleh sedang pendengar atau para penonton, kalau catat comel, catat tulis bantuk lah maknanya. Bantuk jadi kata kita mengaji. Saya berserulah supaya sedang pendengar kita yang agak kata sempat nulis lah, boleh nulis dan nak tulis tu mana kiandai tu, boleh baca, boleh menulis, boleh baca, boleh menulis tu, mana cuba guna kalam dan guna kertas untuk catat. Kerana ini kita boleh bawa kepada yang lain pula. Belum masuk kepada apakah perangai molek tu. Saya ingin nak dakwah ni. Ini nak dakwah, nak menyeru sidang pendengar, nak menyeru para penonton, kita diberi tanggungjawab kita belum pada Allah Taala jadi kita. Satu perhatian. Jadi perkara ni kalau kita tak ingat, dia lupa. Kita diletak ataupun diberi, ditugaskan. Ditetapkan tugas, diberi nati, diberi tamneng, diberi pangkat dan tanggungjawab kita, mas'uliyah kita sebelum dijadikan kita. Saya rasa sidang pendengar, para penonton masih ingat kisah, cerita, riwayat Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan Adam alaihi salam, nak jadi Nabi Adam.
Nah, ini agak panjang sikit. Nah, kerana saya nak nampak kata kita perlu kena ada perasaan nak bawa isi kebaikan Islam kepada yang lain. Jadi saya nak bakit asal lah. Nah, tidak nak bakit apa asal Jawa klik cloud. Nah, asal gare apa asal gare klik cloud, asal apa dia apa saka nah, klik apa klik ke tebu. Nah, asal air klik air nah. Tak saya tu nah, asal masa klik bukit dak lah. Nak akak nak ulai kaji nak bawa kita klik pada asal kita, bakit asal kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi bukan Adam. Nah, khalifah. Khalifah bukan orang dan bukan makhluk, tapi tanggungjawab, tamneng, pangkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala duk kecek, duk sapa kepada para malaikat bahawa Allah akan ciptakan di muka bumi khalifah. Tamneng mari dulu. Nah, tanggungjawab mari dulu, iaitu khalifah. Orang nak tadbir nak bawa dunia biar jadi comel, jadi molek. Ada jadi dah lagi tu, Nabi ada tak jadi lagi. Tapi tamneng sudah jelas kata kerjanya khalifah. Lepas pada itulah Allah Taala baru jadi Nabi Adam. Jadi kita ni anak cucu tu Adam. Tanggungjawab kita supalah dengan tu Adam. Tak kira tu Adam ni kerja nak berihan dan nak menguruh dunia. Kita ni nak mengenak dunia, rasa tak boleh jadi. Kita kena kerja nguruh dunia. Nah, bawa agama Allah Ta'ala kepada dunia, kepada masyarakat, supaya dengan tuk kita lah. Barulah hasil apa dia tujuan Allah Ta'ala jadi kepada Adam tu berhasil. Dan kita dapat hasil. Jadi di sini saya berseru kepada sidang pendengar yang pandai nulis, pandai nulis, pandai naik, pandai baca, cuba catat. Tidak khusus kepada apa yang saya bawa lah. Nah, mana guru-guru yang lain, ustaz-ustaz yang lain, cerita-cerita yang lain yang bicara tentang agama, tentang masyarakat, tentang dunia, cuba kita catat dan wika azamah untuk kita nak tunaikan tanggungjawab kita selaku khalifah. Nah, selaku khalifah, selaku orang menguruh dunia dalam kesempatan kebolehan yang kita ada. Jadi pertama, akhlak perangai ni gapo dia? Nah, perangai molek ni gapo dia perangai molek? Pertama, perangai molek adalah perangai para nabi dan rasul. Nabi bahas itu. Jadi sebut perangai molek ni, kita rasa kata mulia. We rasa kata mulia. Bukan menjuruh, anak yang dijuruh malu ke orang. Ada lagi tu. Nak menjuruh ni malu ke orang. Kerana dia rasa kata juruh ni, sekadar kata orang sebut kata, oh dia tu juruh. Tak rasa kata juruh ni sifat bagi para anbiya dan para rasul. Sifat bagi para as-siddiqin, orang yang benar dalam pegang dengan agama, orang yang syuhada, orang yang pernah menjadi saksi tentang kebenaran agama ni dan mendapat apa dia panggil syahadah di sisi Allah Taala, dan orang para as-salihin. Nah, jadi pertama kali nuktah yang pertama, poin yang pertama kita catat, kita ingat kata perangai molek ni sifat para nabi. Walaupun kita juruh tak siapa pekat nabi, ia sudah tentu tak siapa, kerana nabi-nabi ni tanggungjawab tamneng. Nah, tamneng tanggungjawab yang Allah Taala latih. Tidak boleh kita nak daftar nama, nak semak macam daftar tasjil, dah semak semacik. Nah, buat pemilihan supaya awata ko, supaya dengan sosok ko, wakil rakyat ko, perdana menteri ko, bukan balas tu. Nah, tapi akhlak mulia ni adalah perangai, adalah sifat bagi para nabi dan para rasul, para siddiqin. Nah, pada siddiqin kalau kita nak bani mudah-mudah kok, orang yang perangai supaya dengan Abu Bakar lah. Nah, para syuhada, orang yang perangai supaya Umar Ibn Khattab lah. Para salihin, orang yang supaya perangai para sahabat yang lain, para ulama-ulama yang muktabar. Jadi itu pertama. Jadi kalau ditanya, apakah perangai molek? Pak cik, perangai molek ni gapo? Banyak dah. Makan duduk, makan bismillah tu banyak ah. Nah, kita simpulkan dulu mula-mula ni. Belum pada kita nak pergi di secara terperinci, akhlak mulia adalah sifat
perangai bagi para nabi, para rasul dan para anbiya, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Nah, seterusnya yang kedua, sebagai nuktah terakhir pertemuan kita pada hari ini, dengan akhlak mulia, perangai molek kita ni. Nah, kita boleh dapat ketinggian darjat di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita juruh. Kita juruh ni boleh tinggi, boleh terima. Nah, ketinggian darjat pangkat kita di akhirat nanti, tinggi tempat keduduk kita di akhirat nanti. Yang selanjutnya kita akan bacalah hadis-hadis Nabi tebuk tentang ini. Jadi, yang kedua, kita kata akhlak mulia, perangai molek ni bawa kita jadi dapat ketinggian darjat pangkat kita, tamnan kita. Siapa dia Allah Ta'ala lah bukan datuk-datuk. Datuk dunia ni ya boleh. Demo boleh pakai siabak bitai 2 so 3 4 tamnan sekian-sekian. Boleh gapo syahadah pakai siabak kita masak nak ikutlah dunia ni. Akhirat esok tak ada dah tu. Allah Ta'ala satu saja yang meletakkan kita di darjat yang sesuai dengan kita. Nasallallahu li walil mustama'in walil ummatil islami ad-darajatil a'ula minal jannati amin. Jadi para pendengar sekalian, memandang pada waktu yang agak yang agak kata memadai mencukupi bagi saya dalam persiapan untuk membawa isi pada para pendengar dan para penonton pada hari ini dan minggu ini. Saya ulangi, pertama pada pusingnya yang pertama tadi ataupun sebahagian pertama tadi saya sudah sampaikan tentang tujuan kita kecek akhlak, asuhan akhlak dan kepentingannya, dan bahagian kedua ni kita sebut apakah akhlak mulia, akhlak baik itu gapo dia, dan masih ada lagi lah dan titik-titik nuktah-nuktah yang penting yang saya rasa perlu bagi kita. Saya mengajak sidang pendengar dan para penonton bersama untuk kita nak ulas kaji supaya akhlak yang mulia, akhlak yang baik selalu mengekali hidup kita, memperiasi hidup kita. Memperiasi hidup kita. Jadi sekadar itulah apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Ada lebih, ada kurangnya itu daripada apa dia kelemahan saya sendiri. Ada yang betul itu moga-mogahan hidayah daripada Allah Ta'ala, dan apa yang masih kurang itu kekurangan daripada saya sendiri. Dan terima kasih di atas setiap perhatian, mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Terima kasih sekali lagi pada setiap pihak yang menjayakan ruangan-ruangan yang baik, yang manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. InsyaAllah ketemu lagi di lain kesempatan bersama saya Amin bin Abdullah dalam ruangan asuhan akhlak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi. حتما سائل فالقدس صاحت غادر أدمى